Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk Berita Borneo Today TV malam ini. Sektor pembinaan, penyelenggaraan dan perhutanan dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai hari ini. Kerajaan Sabah membenarkan sektor pembinaan dan penyelenggaraan serta sektor perhutanan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam kenyataan hari ini berkata aktiviti pembinaan yang dibenarkan beroperasi melibatkan kerja-kerja pembinaan bangunan, infrastruktur, kemudahan awam, lanskap dan lain-lain sektor pembinaan. Aktiviti penyelenggaraan yang dibenarkan beroperasi meliputi aktiviti seperti pembaikan dan pemeliharaan, infrastruktur, bangunan, kemudahan awam, lanskap, pemotongan rumput, loji jana kuasa, pembersihan parit, longkang, bangunan, pembentungan, saluran paip air serta pengairan dan saliran. Aktiviti berkaitan dengan rangkaian dan perkhidmatan sokongan kepada sektor pembinaan dan penyelenggaraan yang meliputi aktiviti kuari batu dan pasir, kilang simen dan klinker, pemotongan bukit dan penimbusan tanah, kedai hardware, pengangkutan bahan binaan dan sebagainya turut dibenarkan beroperasi. Semalam, Kerajaan Sabah memutuskan untuk melaksanakan PKPB secara berperingkat, khususnya pembukaan sektor ekonomi negeri. Beliau berkata kerajaan negeri juga memutuskan bahawa kebenaran beroperasi sektor pembinaan dan penyelenggaraan secara bersyarat yang diluluskan sebelum ini ditarik balik dan terbatal dengan sendirinya. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, aktiviti perhutanan huluan atau upstream yang melibatkan peladangan hutan, restorasi hutan, silvikultur, pengeluaran dan pengangkutan hasil-hasil hutan dan lain-lain aktiviti perhutanan huluan dibenarkan beroperasi. Aktiviti perhutanan hiliran atau downstream yang melibatkan kilang papan, kilang venir, kilang papan lapis, kilang perabot, kilang molding, finger joint dan kilang-kilang pemprosesan lain berasaskan kayu juga dibenarkan beroperasi. Turut dibenarkan beroperasi rangkaian dan perkhidmatan sokongan terhadap aktiviti huluan dan hiliran perhutanan seperti logistik, pengangkutan darat dan laut, gudang, domestik retail serta import dan ekspor. Projek tanaman padi terusan sapi dengan keluasan 1,600 hektar diteruskan semula di bawah pelan tindakan pembangunan pertanian Sabah bagi menampung keperluan beras di negeri ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Juns Wong berkata, projek padi fasa pertama itu telah pun bermula untuk menghasilkan 15,000 tan padi setiap tahun. Menurut Datuk Juns, sawah padi seluas 600 ekar akan dituai minggu depan. Bagaimanapun katanya untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi, kerja-kerja menaik taraf infrastruktur yang usang perlu dilakukan untuk melancarkan aliran masuk dan aliran keluar bekalan air ke ladang padi itu. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan keterusan sapi bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal semalam. Perusahaan kecil dan sederhana mikro PKS Mikro di Sabah, khususnya di luar bandar digesa mendaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sebelum 15 Mei ini bagi mendapatkan geran khas prihatin GKP sebanyak RM3,000. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, setakat ini bilangan syarikat PKS Mikro yang berdaftar dengan LHDN di Sabah masih terlalu rendah iaitu 22,940 syarikat bersamaan 3% daripada 700,000 PKS Mikro negara. Beliau percaya masih banyak PKS Mikro belum tampil mendaftar bagi membolehkan mereka memperoleh faedah ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Abdul Rahim berkata jika melihat pembahagian purata mengikut negeri, sepatutnya disasarkan minimum 55,000 hingga 60,000 PKS Mikro yang sepatutnya berdaftar di Sabah. Masalah ini dilihat berpunca daripada literasi internet yang menyebabkan PKS Sabah ketinggalan dari segi penerimaan maklumat.
Tambahnya, PKS Micro di seluruh negara adalah golongan yang amat terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Atas sebab itu, kerajaan menyediakan dana 2.1 bilion ringgit kepada 700,000 PKS Micro di seluruh negara. Inisiatif individu dan syarikat korporat di negeri ini dalam membantu kerajaan Sabah menyampaikan sumbangan kepada golongan memerlukan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu menggambarkan semangat kekeluargaan yang utuh dalam kalangan masyarakat Sabah. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jun Suong berkata, melalui sikap murni tersebut, pihaknya yakin apa juga masalah yang berlaku ketika ini mampu diatasi bersama. Katanya semangat camaraderi atau persahabatan ini perlu diteruskan dari semasa ke semasa bagi membolehkan masyarakat menempuh setiap kesulitan yang berlaku. Terdahulu beliau menerima 2,000 pek bantuan makanan dari Rainfield Forest Malam. Antara barangan yang diterima adalah beras, minyak masak, biskut dan barangan keperluan harian. Semua bantuan itu akan disalurkan kepada 2,000 keluarga anggota rela serta penduduk di Tanjung Aru dan Tuaran. Petroleum Nasional Berhad Petronas bersetuju akan menarik balik rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Sarawak mengenai permohonan semakan kehakiman pada 13 Mac lalu selepas mencapai kata sepakat bersama Kerajaan Sarawak dalam perundingan mengenai urusan minyak dan gas serta cukai jualan ke atas produk petroleum di negeri itu. Kerajaan Sarawak juga akan menggugurkan kesemua tuntutan di dalam kes sivil terhadap Petronas untuk bayaran cukai jualan ke atas produk petroleum. Dalam satu kenyataan bersama yang dikeluarkan petang ini, kedua-dua pihak telah bersetuju bahawa pendekatan yang terbaik dalam mencapai penyelesaian bersama ialah melalui penyelesaian komersial. Persetujuan bersama ini bagi mewujudkan suasana perniagaan dan pelaburan yang lebih stabil sekaligus membolehkan kelangsungan industri minyak dan gas negara terutamanya di dalam keadaan pasaran minyak dan gas yang tidak menentu ketika ini. Susulan penarikan balik semua tata cara perundangan, Petronas melalui anak-anak syarikatnya yang terlibat akan membuat bayaran penuh ke atas cukai jualan yang dikenakan oleh Kerajaan Sarawak ke atas produk petroleum bagi tahun 2019 berjumlah 2 bilion ringgit iaitu pada kadar 5% daripada nilai jualan produk tersebut. Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas terusnya bersetuju bahawa cukai jualan ke atas produk petroleum yang diperuntukkan di bawah cukai jualan negeri dikenakan pada kadar yang lebih rendah secara bertempo berdasarkan rundingan yang akan diadakan kelak. Pasukan Gerakan Am PGM menahan 6 warga Filipina yang dipercayai menyeludup masuk ke negeri ini di Jalan Monsok, Beluran semalam. Tangkapan itu dibuat Batalion 20 PGA Beluran susulan penahanan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang melalui jalan itu pada jam 9.50 pagi. Pegawai Pemerintah PGA Batalion 20 Beluran Assistant Commissioner Muhammad Nasaruddin M. Nasir berkata, sepasukan anggota diketuai Sarjan Mazlan Selamat melakukan pemantauan Ops COVID Shield 19 di kawasan Terbabit yang biasanya dijadikan laluan tikus sebelum menahan kenderaan berkenaan yang berada dalam keadaan mencurigakan. 6 penumpang berusia antara 19 hingga 34 tahun yang diperiksa gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah manakala pemandu kenderaan berusia lingkungan 30-an tidak mempunyai lesen memandu. Semua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran untuk siasatan lanjut. Saudara, jangan pernah rasa takut untuk mencuba kerana tanpa mencoba, kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan. Stay safe, saya Salvinus Saribun.